Ada satu orang muda, bini dia kerja misi dekat hospital. Bini dia cerita sendiri, dia kata kesan daripada vaksin yang lepas cucuk pada rakyat ni. Misi ni mati ni sampai 30-40 orang dah misi perempuan mati. Mana-mana adik-beradik kita yang telah dicucuk vaksin 2 kali tu, tolonglah retiak bertindak daripada Allah ni. Minumlah yang nyuk ke apa-apa pun minuman, jangan makan ubat. Makan benda tumbuh-tumbuhan ataupun kita retiak cara asli ni. Minum ayam nyuk ke bagi banyak-banyak, retiaklah lagu mana pun, selawat ke apa pun. Bagi buang-buanglah benda-benda yang ada dalam badan kita, hak kesan lepas cucuk hari tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam ruangan Al-Istibyan pada kali ini, sebagaimana yang saya katakan bahawa Istibyan adalah dengan mafhum untuk meminta pencerahan, penerangan apa-apa isu yang terkait, yang kita minta penjelasan kepada mereka yang berhak memberi penjelasan. Saya akan fokuskan berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan agama, agensi-agensi di bawah saya, untuk sedikit penerangan supaya ia difahami dengan sebaik-baiknya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, tak kala kita mendengar isu bagaimana pandemik COVID yang cukup mencabar pada mutakhir ini, dalam keadaan seperti ini kita akan dengar terlalu banyak pandangan-pandangan berkenaan perlu atau tidak mengambil perubatan atau mengambil apa-apa inisiatif untuk kesembuhan daripada penyakit tersebut dan juga mengelakkannya. Suka kami nyatakan para ulama terbahagi kepada 2 pandangan yang masyhur berkenaan dengan hukum melakukan perubatan. Yang masyhur adalah hukumnya harus, adalah mazhab jumhur yang terdiri daripada mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Adapun sebahagian ulama menyatakan sunat untuk kita melakukan perubatan kerana ia merupakan perkara yang perlu untuk kita hindari penyakit, dan ini adalah mazhab Syafi'i kita, mazhab Salaf dan juga sebahagian ahli Khalaf. Mereka menyatakan hukumnya sunat berubat. Inilah 2 pandangan yang paling masyhur apabila disebut tentang berubat. Dalam keadaan kita berubat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut dalam hadis-hadis berkenaan dengan perubatan. Antaranya kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Allah tidak turunkan penyakit melainkan Allah turun bersekali dengannya penyembuhan. Bukan sekadar itu, dalam riwayat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Likulli dawa fa iza usiba dawa'ud da' bari'a bi iznillahi azza wa jalla." Sesungguhnya bagi setiap penyakit itu ada penawarnya. Apabila terkena penyakit, penawar itu penyakit berbetulan, maka Allah akan sembuhkannya dengan izin Allah Ta'ala. Justru apabila kita melihat dari tersebut menunjukkan bahawa perubatan adalah harus, tetapi apabila kita juga melihat hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syariq radhiyallahu an, katanya
Orang Arab pernah berkata, "Ya Rasulullah, apakah perlu kita melakukan perubatan? Ala natadawa?" Maka jawab Rasulullah SAW, "Na'am ya ibadallah tadawau, fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu syifa." Mafhumnya, ya wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, berubatlah kamu kerana Allah tidak meletakkan dan tidak menurunkan penyakit kecuali bersamanya diturunkan kesembuhan. Berubat ini adalah perkara yang baik kita merawat, tetapi sebaik-baiknya adalah kita cuba mencegah dahulu sebelum daripada kita ditimpa penyakit. Ini yang disebut oleh pepatah dan pujangga Arab, al-wiqayatu khairum minal ilaj, iaitu mempertahankan diri atau memelihara diri jauh lebih baik daripada merawat. Kerana merawat itu sudah terkena, tapi kalau kita boleh mengelakkan daripada ditimpa musibah penyakit, maka itu adalah sebaiknya. Timbul persoalan bagaimana masalah COVID ini selain daripada vaksin, maka mereka menyatakan ada ubat itu, ada ubat ini, macam-macam. Saya nyatakan bahawa dalam hal seperti ini, kalau orang kita Melayu, dia lebih dengan nama sebagai petua, bukan fatwa, iaitu apa yang mereka cuba buat dan kemungkinan atau kebarangkalian sembuh. Tetapi dari segi testimoninya, dia memerlukan kepada dapatan kajian demi kajian. Begitu juga hipotesis daripada pengubatan tersebut ataupun dapatan daripada rawatan-rawatan tersebut, maka itulah yang diterima pakai. Makanya dari segi fiqahnya sendiri, apabila hukum adat itu iaitu telah berlalu berlautan beberapa kali bahkan banyak kali, maka di situ baru dipanggil hukum adat. Tetapi jika sekiranya berlaku sekali-sekala, yang mana boleh jadi orang ni sembuh tapi ramai yang tak sembuh dan seumpamanya, maka kita menghujahkan satu orang atau hanya beberapa orang yang menerima kesembuhan tetapi yang lain tidak menerima kesembuhan, maka ini kita tidak boleh jadikan hujah kerana mereka menyatakan an-nadir la kemalah, perkara yang asing dan jarang-jarang berlaku, maka tidak ada hukum padanya. Artinya kita tidak boleh mengiktibarkannya. Justru apabila kita melihat Allah sendiri mengajar kepada kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka hendaklah kamu tanya kepada ahli zikir. Para ulama menyatakan ahli zikir di sini ialah ahli ilmu. Inilah kebanyakan kalau kamu tak tahu. Di mana maksud ahli ilmu ni ialah setiap keadaan kita sekarang ini dalam bidang apa jua, dia ada pakar-pakarnya. Dia ada ahli ikhtisasnya. Dia ada mereka yang dianggap profesional, yang telah mendalami, yang telah mengkaji dan menekuni satu-satu bidang dan ilmu tersebut. Makanya dalam hal ini sudah barang tentu kita tengok mereka yang hendak membuktikan vaksin yang mereka lakukan itu seterbaiknya, mereka telah menerima pelbagai pandangan-pandangan, ujian-ujian dan mereka tengok satu persatu. Akhirnya sebagai contoh, kalau Pfizer, bagaimana mereka telah memasuki beberapa fasa-fasa dan ujian-ujian, akhirnya terbukti apa yang mereka telah buat, mereka boleh menyatakan hal tersebut kepada khalayak dan diiktiraf oleh ramai pakar-pakar dan badan-badan dunia. Justru saya syorkan
Apa-apa yang kita lontarkan idea, biarlah idea yang kita lontarkan itu mempunyai asas, begitu juga mempunyai hujahan yang terbaik. Tujuannya tak lain tak bukan, biarlah apa yang kita cakap ini kita dapat meraihkan keadaan-keadaan dan juga tokoh-tokoh yang pelbagai. Kita mungkin tahu, tapi di sana ada dalam bentuk kemodenan seperti ini, rawatan-rawatan yang tertentu yang telah diterima pakai bukan 2-3 orang, tapi ratusan ribu manusia, bahkan sekarang jutaan manusia sebagai contoh. Justru dengan cara ini, hati kita akan jadi tenang dan kita menerima vaksin. Sejujurnya saya telah bertemu dengan ramai tokoh-tokoh yang baru-baru ini Istisyhar Agung Majma' Al-Fiqh Ad-Dawli di bawah OIC, Profesor Dr. Kutub Sano menceritakan kepada kami bagaimana hukum telah dibuat, begitu juga pandangan telah dikemukakan oleh Majma' Fiqh Islami selaras dengan apa yang kami sebutkan, daripada Al-Azharnya, daripada Dar Ifta Mesirnya, begitu juga daripada pandangan-pandangan badan-badan fatwa dunia yang lain. Mereka menyatakan bahawa hukum perubatan, terutamanya mengambil vaksin, bukan untuk kita sahaja, tapi untuk khalayak masyarakat yang lain, yang mana bila kita selamat, insya-Allah rakan-rakan kita pun selamat, jiran tetangga kita pun selamat, kaum keluarga kita pun selamat. Jadi dalam keadaan seperti ini, menjaga maslahah ammah, menjaga maslahah untuk jamaah dan juga masyarakat dan negara sudah barang tentu adalah satu perkara yang dituntut dalam agama. Saya menyeru kepada seluruh khalayak untuk sama-sama kita bervaksin, untuk sama-sama kita mengambil vaksin. Di samping kita tak lupa untuk berdoa dan berikhtiar, kerana ia juga sebahagian daripada sebab yang dituntut dalam agama untuk mengambil sebab, untuk kita menggunakan sebab ini dalam kita menghadapi sebuah kehidupan. Kita bervaksin, kita menjaga SOP, kita lindung diri kita, dengan sebab itu kita dapat lindung orang lain. Dalam keadaan seperti itu, sudah barang tentu akan membawa kepada masyarakat yang afiat, yang sihat, yang kita sentiasa dambakannya. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.